Okey, seterusnya kita sambung untuk step yang kedua. Tadi kita dah tahu tentang pencegahan. Sekarang ni kita tengok untuk step kedua pemasangan, apa yang kita kena buat. Kita kena berhati-hati. Ni perkara-perkara yang sangat kritikal. Jadi harap fokus dan tengok apa yang kena buat. Contohnya, ni step yang pertama. Bila ni kalau kita pasang sepatutnya lah di dinding. Cuma nanti bila kita amali, kita akan buat di frame. Nanti ini adalah teknik sebenar. Bila kamu nak pasang aircon ni pada dinding, dia ada satu dipanggil yang kamu nampak ni, plate ni adalah frame dia untuk indoor. Apa dia kata step yang kedua adalah pasangkan plate pemasangan pada tiang dalam dinding. Maksudnya ataupun pada dalam dinding lah, dalam rumah. Jadi ni dinding. Ni dinding. Ni dia punya frame dia lah. Indoor punya frame. Jadi pertama sekali adalah apa kena buat? Buat penandaan mengikut ukuran yang diberi. Yang pertama, tebuk lubang skru dan pasang skru. Okey, macam mana sebelum nak buat ni, kamu kena menggunakan satu dipanggil water level. Kamu kena guna water level supaya aircon yang kamu pasang tak sengit. Ini adalah benda yang sangat kritikal. Salah pasang dia punya indoor, dia punya frame, nanti kamu akan melihat aircon kamu akan sengit sebelah. Jadi ini kena pastikan betul-betul marking beberapa lubang yang sepatutnya. Dia kata gunakan lebih daripada 4 skru. Contoh ni kan. Ni dia akan bagi pemberat ni ataupun water level ni. Kamu marking, letak tengok. Guna 4 marking kan tu. Pilihkan kat mana kamu nak letak. Katalah ini adalah kamu punya dinding rumah. Jadi kamu nampak ni ada 1, 2, 3, 4. Jadi marking 4 lubang ni, tebuk skru, masuk wall plug, ikat. Yang ni wall plug yang biasa je lah. Yang merah tu boleh, yang kayu pun boleh, masuk, ikat guna tapping skru pun boleh. Jadi bila dah ukur, tengok betul, water level okey kata, baru kita pasang dia punya indoor. Yang ni dia dah bagi tahu dah. Sini pun ada salur untuk air. Yang ni pun ada salur untuk lubang pipe. Yang ni salur untuk laluan apa di sini? Laluan low pressure, laluan high pressure, laluan drain pipe. Di sini ni laluan dia. Ni di sini ni semua laluan dia. Jadi kena berhati-hati bila pasang ni. Ini yang step yang kedua. Ingat, gunakan minimum 4 lubang. Lebih lagi baiklah. Seterusnya adalah lepas kita dah marking dia tu, kita tebuk. Prosedur seterusnya, prosedur memasang plate pemasangan pada dinding. Tebuk lubang, masukkan pasak penyangkut, gunakan skru ni. Ni biasalah. Jadi, okey, jarak antara bumbung, ceiling ni lah. Jarak antara ceiling ni dengan dia punya frame ni. Berapa jarak dia? Dia kena anggaran lebih kurang dalam 50 mm. Saya bagi mudah, biarlah kamu nak selamat, dia ada buffer dalam sekaki setengah lah. Sekaki ataupun sekaki setengah lah. Jangan rapat sangat dengan dinding. Jadi dia ada ruang lah. Yang ni wall plug. Dan dimasukkan skru. Jadi ini benda-benda yang kamu kena tahulah. Okey, ni step yang kedua. Masih lagi step yang kedua. Seterusnya, dah masuk step yang ketiga. Menebuk lubang pada dinding. Menebuk lubang pada dinding dan pemasangan salur pelindung. Okey. Salur pelindung ni apa dia? Semasa menebuk lubang lebih kurang dalam diameter 65 mm. Okey, ni diameter dia 65 mm ni. Nampak tak bila kita tebuk lubang, dia akan through ni dinding. Dia akan through terus keluar. Ni dinding sebelah dalam. Ni dinding sebelah luar. Sumbat dengan gam penampal. Okey. Keratkan salur pelindung mengikut ketebalan dinding. Di sini kita akan keluarkan tadi yang saya kata ada low pressure pipe, ada high pressure pipe, ada drain pipe, ada drain pipe dan juga kabel lah. Kabel elektrik. Jadi ada 4 benda ni. 4 benda penting ni. Tapi kesemuanya ni dia dalam nanti kamu akan tape lah keseluruhan sekali. Kamu akan tape. Nampak tak bila kita lalukan dia punya di bahagian tembok ni, dia akan sanding ataupun sengit sikit supaya air boleh turun dengan baik lah. Okey. Liang-liang pada penutup pipe hendaklah disumbat dengan gam penampal. Okey, ni lepas nak buat finishing lah, tak nak bagi air masuk. Biasa yang ni kita guna filler lah ataupun simen putih, kita tutup di kawasan yang kita dah pecahkan tu supaya air tak masuk dalam rumah lah.
Yang ni bila kita dah pecahkan, pecah lebih kurang dalam 65 mm diameter bukan dia punya jari, diameter, bukan radial dia. Dia punya diameter dia 65 mm. Jadi lebih kurang besar penumbuk lah, lebih kurang besar penumbuk, besar sikit lagi. Jadi untuk masukkan ke semuanya yang ada. Seterusnya ni masih step ketiga. Semasa pemasangan pipe secara melintang ataupun ludah ke bawah, sila buat bukaan di bahagian bawah dengan pisau. Kemudian kemaskan dengan kikir. Di sini dia memang ada macam tempat yang kita boleh potong atau patahkan. Kalau kita punya pipe direct terus ke dinding, tak perlu nak patahkan. Kalau pipe kita kena turun ke bawah, kita boleh patahkan ni. Boleh. Ubah kedudukan pipe dengan memegang bahagian bawah pipe dengan tangan. Okey, kalau kita nak bengkokkan pipe ni, sebab dia datang straight begini. Nak bengkok, kamu kena pegang ujung tu dan bengkokkan secara perlahan-lahan, supaya tak nak kemik lah. Okey, kalau kamu ni terus keluar lah ke outdoor. Seterusnya, step yang keempat, pipe-pipe pendingin dan dawai penyambung pengubah ada dikepilkan sekali. Okey. Nampak ni? Penghujung pipe-pipe pendingin terletak di lokasi-lokasi yang bertanda dengan lambang. Okey. Yang ni adalah tempat kamu akan gantung indoor kamu. Nanti aircon kamu ni nampak dia punya penyangkut dia. Ni penyangkut dia. Okey. Yang ni adalah keluaran pipe. Ni untuk low pressure, high pressure, wire elektrik. Dia ada satu lagi. Ada satu lagi adalah drain pipe, laluan air. Ini semua yang akan keluar. Dia akan keluar. Okey. Step yang kelima. Apa yang step yang kelima adalah kamu kena gunakan alat pemotong pipe untuk memotong pipe tembaga ukur jarak. Ini adalah proses nak pasang. Bila kita beli aircon, dia tak ada copper pipe yang panjang cukup. Kita kena beli yang tadi masa modul yang pertama, pasal tube copper yang bulat tu, kita kena tegakkan dia. Jadi kita kena potong lah. Jadi guna copper pipe, guna copper cutter, potong. Lepas potong, yang kedua, yang ni dah buat. Yang kedua kita kena buat guna flaring. Dengan swedging tool tu, kembangkan dia. Kena buat flare. Bila buat flare, masukkan nut kembang ataupun flare nut terlebih dahulu pada pipe sebelum buat pengembangan. Ni yang saya dah bagi tahu semalam. Sebelum kita buat flare, katalah ni copper, masukkan flare nut dulu di sini. Lepas tu baru kita buat flare. Ni dia panggil flare lah. Kembang. Barulah nut ni tak terkeluar dari sini. Ini proses-proses dia lah. Ini alat yang kita guna untuk flaring. Okey, step yang berhati-hati semasa membengkokkan pipe tembaga. Sila sapukan minyak pada bahagian sambungan, kemudian sambungkan kedua-kedua pipe bahagian, ketatkan dengan menggunakan spana. Okey, yang ini yang ada pada indoor. Yang dah ada. Yang ni yang kamu kena sambung. Ni kamu buat flare di sini. Ni flare nut. Ni kamu kena sambungkan kedua-dua ni. 1 dan 2 ni kamu kena cantumkan dia. Kenapa saya kata kena ada bawa spana? Satu spana nak ikat, satu spana nak pegang. Kalau kamu pakai satu spana, dia akan berpusing di sini nanti. Dia kemik. Jadi kamu kena pakai 2 spana. Sebab tu setiap orang kena ada spana. Jadi kamu 2 orang ada 2 spana. Okey, clear lah yang ni? Step yang kelima. Seterusnya adalah memasang pipe penyejuk selepas penyambungan. Okey, pembentukan dan penyambungan pipe ejen penyejuk dilakukan mengikut kedudukan lubang pada dinding. Bahagian sambungan pipe harus dibalut dengan bahan penebat haba. Ni kita balut dengan insulation tube, getah hitam tu. Kemudian dibaluti lagi dengan salur penebat. Sambungkan dawai elektrik penyambung selepas menanggalkan penutup elektrik. Ini kamu kena sambungkan 3 wire saja, simple, live, neutral dengan earth. Daripada indoor pergi ke outdoor. Dia ada dua-dua, dia ada L and E ni. Kena sambungkan. Selepas menyambung kabel penyambung dan membentuk pipe, masukkan ke dalam ruangan unit dalam, gunakan pemegang untuk memegang dengan rapat. Okey, ini simple lah. Ini contoh gambar dia. Jadi bila kamu letak sekali, yang ni adalah salur penebat getah hitam tu. Ni getah hitam tu, salur penebat, insulation tube ni. Lepas tu ni pipe low pressure, high pressure. Lepas tu kabel supply. Ni kabel supply. Kalau kamu lihat, tarikkan pipe ke depan sedikit untuk memudahkan kerja. Okey, tarik ke depan untuk kamu keluarkan. Ada yang kamu lihat, yang ni salur air. Ni drain pipe dia dah terus keluar
terus keluar ke dinding, ke luar rumah lah. Okey, yang ni penyambungan untuk supply, yang ni dia punya holder dia. Okey, sambungan wire, kalau kamu lihat, tengok dia ada A, B, live, neutral, lepas tu ada satu wire bumi. Pastikan dipasang dengan kabel penyambung dengan skru. Yang ni saya rasa tak ada masalah untuk kamu pasang live, neutral, earth ni. Untuk step yang kelima. Okey, seterusnya bila kamu lihat step yang keenam adalah sambungkan kabel kuasa yang keluarkan daripada pipe tadi. Okey, kamu lihat saya pakai warna lain lah, bagi nampak lain sikit. Sambungkan kabel, yang ni saya rasa mudah, tak ada masalah. Angkat kabel, tengok pipe, kena sanding sikit, ni salur air, ni yang ni copper tube, yang ni kabel power. 3 benda ni lah, 1, 2, 3 ni benda yang sangat penting. Bahagian atas unit dalam mesti bergantung pada pelak pemasangan dia punya frame dia. Bahagian yang tertonjol di bawah unit dalam bilik juga perlu disangkut pada penyangka. Okey, ni dia punya clip dah ni. Ini pastikan dia bersambung dengan sini supaya tak jatuh lah. Ini step yang keenam Okey, ini contoh macam mana kedudukan bagi outdoor kamu. Kamu boleh pilih kedudukan macam mana. Kalau guna L bracket. Ni dia letak di lantai. Yang ni di atas bumbung. Ni portal bumbung, ni di lantai. Tapi kamu kena pilihlah keadaan yang sesuai. Pasang di tempat yang kukuh. Macam mana nak pasang outdoor? Ni dia kata pasang, tadi indoor dah settle, kita pergi pada outdoor. Pasang di tempat yang kukuh untuk mengelakkan penghasilan bunyi yang kuat. Kadang-kadang kalau awak lihat, kita pergi kepada yang sebelum ni, nampak dia macam ada absorber dia. Dia ada getah di bawah ni supaya nak elak dia berbunyi bising lah malam-malam. Sebab kita punya kompresor tu dia vibrate, nanti dia akan bunyi bising lah. Semua pipe dia susun, kemudian ditentukan masing-masing. Last sekali, panel ni kena tutup balik kawasan ini. Ini kawasan yang bahaya, kena tutup lah. Seperti ikut rajah ni. Seterusnya, buat sambungan. Dalam rumah, indoor. Yang ni di luar bilik, outdoor, sambung. Ni wire sambungan dia lah. Laksanakan proses pengembangan pada pipe ejen penyejuk. Kat luar pun kena buat flare. Ni pun kena buat flare. Ada 2 flare lah kena buat. Dalam dan luar kena buat. Maksudnya ada 4 flare kena buat. Lepas buat, kena ketatkan lah. Seterusnya, macam mana nak buat proses penyingkiran udara dari pipe dan pemeriksaan kebocoran. Tanggalkan tudung pada teras injap, kemudian sambung pada hos. Tanggalkan tudung di kepala injap, sambung kepada adapter. Vacuum dan kemudian sambungkan hos kepada adapter. Okey. Ni gambar dia. Contohlah. Semasa ni adalah proses buat vacuum. Semalam saya dah terang apa tujuan vacuum kan. Hari ni kita nak proses buat vacuum. Macam mana nak buat vacuum ni? Semasa vacuum dimulakan, longgarkan sedikit soket untuk memastikan udara disedut ke dalam. Kemudian ketatkan semula soket. Masa buat tu kena longgarkan sikit lah. Supaya udara boleh disedut untuk ditarik keluar lah. Jadi kita hanya pakai masa nak buat vacuum, utility line pergi pada vacuum, low pressure punya line pergi pada low pressure. Jadi low pressure yang besar ni lah. Jadi dia akan mulakan masa vacuum, tutupkan sepenuhnya butang. Apabila meter tekanan menunjuk 76, dia pergi pada kawasan negatif lah. Negatif di kawasan vacuum lah. Tutup bahagian ini. Ini proses dia lah. Selepas tu dia kata putarkan, dia guna Allen key. Tu yang saya suruh beli Allen key. Kita akan ketatkan Allen key ni. Lepas putarkan nan injap servis, terdapat 2 knap mengikut arah lawan jam sehingga maksimum membenarkan gas penyejuk mengalir. Lepas kita dah buat vacuum, barulah kita boleh buka. Kita nak check bocor tak bocor, kita buka daripada injap high pressure, lepas tu pada buka low pressure. Tanggalkan hose charge, ketatkan tudung. Lepas tu kita, kalau tengok tak bocor biasa kita kena sabun lah. Kalau kita tak ada keluar buih-buih di sini, tak ada keluar macam bubble di sini, maksudnya gas kita punya penyambungan baik lah. Lepas tu langkah akhir adalah kena buat apa? Adalah menghidupkan sistem punya udara. Tengok selama 15 minit. Ada tak udara yang keluar daripada unit tadi? Ada udara yang bubble tadi? Kalau kipas berfungsi, bunyi mampat dengan baik, maksudnya dalam keadaan baik lah. Benda keadaan baik, tak ada masalah. Jadi selesailah kita punya proses pemasangan penyaman udara. Jadi benda-benda ni kena faham. Masa amali mungkin kamu akan nampak ni secara teori dulu, proses pemasangan dia. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan ni kamu jelas. Bila kita tengok tak ada bocor, baru kita boleh buka semua dia valve kunci high pressure, low pressure dengan sempurna. Okey, itu saja untuk pencegahan dan pemasangan. Jadi kalau ada apa-apa, kamu boleh terus tanya soalan di bahagian ruangan komen lah.
Jadi saya harapkan soalan-soalan yang membina daripada kamu semoga dapat membantu kamu itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.